wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi Alhamdulillahil wabarakatuh. muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pertama-tamanya dirafakkan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita disihatkan tubuh badan oleh Allah, dilimpahi kesihatan, ketenangan, kegembiraan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari lagi pada hari ini. Oleh kerana itu, kita manfaatkan kehidupan yang diberi oleh Allah taala supaya hidup kita ini ada faedah, ada manfaatnya kepada diri kita dan ada manfaatnya kepada jiwa kita. Lantaran itu, kita sekali lagi dipertemukan di dalam kuliah kita ni hari Rabu malam Khamis. Hari Rabu malam Khamis, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan hidayah, mengurniakan terang hati, mengurniakan hati sanubari kita ni melekat ilmu, melekat pengajaran-pengajaran dan juga nasihat-nasihat yang berguna untuk kebaikan kita di dunia ini, kerana sesungguhnya hidup di dunia ini mesti ada penyuluhnya, mesti ada lampunya, mesti ada spotlightnya. Lampu spotlight itu artinya agama. Agamalah sahaja yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Tanpa agama, sesungguhnya kita rugi di dunia dan rugi di akhirat. Oleh kerana itu, peluang yang kita ada melalui kuliah online, peluang yang kita ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan saban minggu. Setiap hari Ahad malam Isnin dan setiap hari Rabu malam Khamis, kita dapat bersama-sama menghadiri, menyertai kuliah di alam maya. Moga-moga manfaat kepada kita, manfaat kepada keluarga kita, mendapat cahaya ilmu, dan mudah-mudahan kita menambahkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat sejahtera kita dunia akhirat. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan puan-puan yang menyertai kuliah pada malam ini. Saya doakan kepada semua kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disihatkan tubuh badan kita, dicampakkan kegembiraan kepada kita, selamat sejahtera dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi kita menyambung semula pengajian kita yang kita hari Ahad dulu di dalam kitab Pelita Penuntut. Saya nak ulang balik, pelita penuntut ni maknanya
adab ataupun akhlak di dalam kita nak mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama ni bukan mudah. Kalau sekiranya ilmu agama mudah, orang-orang yang boleh membaca, orang-orang yang boleh itu boleh ini jadi alim. Tetapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Sebagai contoh, kita semayang, ramai orang yang tak reti wirid semayang. Ramai orang tak reti membaca doa lepas semayang, contohnya. Jadi oleh kerana itu, kita nak wirid semayang, kita kena mengaji ataupun belajar wirid dia itu step by step. 1, 2, 3 sampailah kepada subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah secara tertib. Jadi oleh kerana kita mengaji, kita belajar wirid semayang ni, sedap telinga mendengar. Kita mendengar orang lebay-lebay ataupun orang alim masa dulu, sedap telinga mendengar kerana mereka ini, tok-tok guru kita, tok-tok lebay kita ni mengikut step ataupun panduan ataupun kaedah yang berkait dengan wirid semayang. Itulah contohnya. Begitu juga berkait dengan ilmu. Jadi kita nak bincang dalam kitab pelita penuntut ini di ruangan yang ada ini, sementara PKP ini, maka kita tengok, kita melihat agar hati kita tersentuh dengan perkara-perkara yang kita bicarakan, masalah disiplin ilmu ataupun tarik ataupun cara untuk mendapatkan ilmu. Ketika masa sebelum PKP dulu, sebelum COVID dulu, kita mengaji di surau, mengaji di masjid, mengaji di situ, mengaji di sini. Kita naklah memerhatikan kenapa ilmu tu tak lekat. Kenapa kita tu tak ingat. Kenapa kita tu tak cana dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, mudah-mudahan kita belajar dalam kitab pelita penuntut ini, moga-moga tersentuh hati kita di dalam disiplin menuntut ilmu tu. insya-Allah kita dapat ilmu, kita beramal. Kadang-kadang dapat ilmu tak jelas suaranya. Jelas? Ada orang bagi tahu tak jelas? Jelas. Link satu? Jelas. Jelas. Masalah lain yang bertanya. Masalah lain dia kemungkinan masalah lain dia internet tenggelam timur. Jadi oleh kerana jelas sangat Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Ke tak dengar? Yang bertanya tu tak dengar? Jelas. Tak dapat nak buat lah tu. Makna ada yang tak jelas, ada yang jelas. Masalah berkemungkinan masalah lain lah. Harap bersabarlah. Kita menuntut ilmu ni kena bersabarlah juga. Hari nak hujan, maklum sajalah. Kita menuntut ilmu di masjid, di surau pun kadang-kadang terlena juga. Itu cabaran kita menuntut ilmu. InsyaAllah, moga-moga kita jelas semua sekali dapat menangani masalah internet. Jadi kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 4. Muka surat 4 kitab Jawi. Kitab Ruminya muka surat berapa? Siapa baca kitab Rumi? Muka surat? Ya? Muka surat 6. Muka surat 6 kitab Jawi, muka surat 4. Yang tak ada kitab Jawi, yang tak ada kitab Rumi, dengar je lah. Dengar je. Ataupun yang perlu dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7. Demikian lagi wajib ia
demikian lagi, demikian atas tu yang bercerita kisah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Demikian lagi dia cerita berkenaan dengan Syekh itu. Berkenaan dengan Syekh itu, orang minta dia mengarang kitab zuhud. Dia kata dia tak mengarang kitab zuhud, tetapi dia mengarang kitab berjual beli. Tetapi di dalam kitab dia itu, orang yang berniaga ini zuhud. Maknanya orang yang berniaga ini tidak melakukan perkara syubhah, perkara-perkara yang dibenci, makruhat di dalam perniagaannya. Itu yang dikatakan demikianlah. Demikianlah wajib ia seseorang pada sekalian muamalat berinteraksi. Muamalat tu berinteraksi. Maknanya kita berbicara kisah jual beli, maka kita nak ada hukum-hukum berjual beli. Masalah kita upah mengupah. Jadi kita faham berkait upah kepada orang. Upah orang memesing rumput, upah orang yang memesing rumput, seekar tanah RM20. Jadi oleh kerana kita sebelum menerima upah dan kita yang mengupah tuan tanah, contohnya tanah saya seekar ni berapa awak berani? Saya berani 200,500. Tawar. Jadi tak boleh dalam kisah muamalat ni, tak boleh tajuk muamalat ni dia besar tajuknya, mengupah, mengadai, sewa, menyewa, pinjam, meminjam. Dalam kitab ada. Dalam kitab ada kitab muamalat. Jadi kita sebelum upah mengupah ni, mesti kita antara dua pihak kita naklah bersetuju. Seperti jual beli juga. Dia jual, kita membeli, mesti bersetuju. Kalau kita tak bersetuju, 5 keping petang dia jual RM50. Kita tak setuju, tak bersetuju, maknanya tak payah belilah. Petang dia 5 keping RM50. Ulas petang ni besar okeylah. Itu kita bersetuju ataupun tak bersetuju. Kembali kepada upah mengupah. Tak boleh kita tanah seekar dia bagi ke dia RM20. Itu dia kata sekalian muamalat. Sekalian muamalat. Dan pekerjaan dan tiap-tiap mereka yang bekerja pada suatu pekerjaan daripada pekerjaan, nescaya wajib atas orang yang membuat pekerjaan itu ataupun yang menceburi bidang itu, belajarkan ilmu yang boleh memelihara dengan dia ilmu daripada haram padanya. Itu masalah dia. Jadi kita sesuatu bidang yang kita nak ceburi, bidang apa-apa begini, mestilah kita belajar ilmu yang berkait dengan itu. Contohnya membaca Yasin. Orang Melayu ni, sesuatu hajat kita baca Yasin umpamanya. Baca Yasin 41 kali. Tuan-tuan pernah dengar kaifiat 41 kali dalam kitab tu? Kisah baca Yasin orang sakit apa begini? Pernah dengar? Beberapa kaifiat membaca Yasin. Beberapa kaifiat membaca Yasin. 2, 3, 4 kaifiat. Artinya bila kita nak membaca Yasin orang sakit, membaca Yasin orang sakit, maknanya orang sakit ni kelaziman kita, dia tak ada harapan dah. Hospital apa begini, biasanya begitulah. Kalau orang tua-tua dulu dah habis berubat, habis berjampi, habis ikhtiar, habis tawar menawar, air tawar, air ni, tidak sembuh juga,
ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tidak sembuh juga, maka peringkat akhirnya membaca Yasin. Saya ingat masa kecil-kecil dulu, kalau biasanya membaca Yasin ni malam lepas Isyak. Lepas Isyak, Tok Empat membuat pengumuman, sidang Jumaat saya menjemput wakil daripada sekian-sekian, menjemput ke rumah Pak Angah Ali contohnya. Maknanya siapa ada nama Ali ni bukan dia, orang lain. Contoh, Pak Angah Ali sakit, keluarga dia minta kita membaca Yasin lepas Isyak ni. Tok Empat contohnya, Tok Empat mengumumkan. Jadi Jumaat ni bisik, Pak Angah Ali ni teruk tu. Lah, teruk sungguh. Maknanya dah hospital dah tendang balik dah gini. Maknanya kita beranggapan nak mati. Sebenarnya saya tengok, saya masa kecil-kecil ni berkawan dengan orang lebay-lebay juga. Berkawan dengan orang tua-tua. Jadi pengalaman tu adalah sikit. Maknanya kebanyakannya sakit tenat dah, tak terangkat kaki tangan, mati sungguh. Mati sungguh. Biasa baca Yasin 3 malam. Kadang-kadang malam pertama dia memang dah orang tua khabar leja. Tahu leja? Tak tahu. Leja. Maknanya leja ni maknanya tak terkotik. Tak terkotik tahu? Tak terkotik tahu? Gerak pasal. Tak bergerak, maknanya tak terkotik, tak bergerak tu. Maknanya apa nama ni, kadang-kadang maknanya malam pertama tak habis lagi baca Yasin, tengah baca Yasin, sedang baca Yasin, meninggal. Itu nak jadi ceritanya. Kadang-kadang baca Yasin hari pertama, malam pertama baca Yasin, malam kedua boleh bangun, malam ketiga mati. Itu nak khabarkan. Mana yang sebenarnya sebab musabab. Orang tua kata baca Yasin ni 2 martabat. Kalau sekiranya dia panjang umur, dia ni hidup. Kalau pendek umur, dia ni meninggal. Makna bekalan kepada dia berkat-berkat Yasin itu bila dia meninggal. Itu. Jadi saya nak sebutkan di dalam bidang yang kita ceburi, iaitu kita ni kena pandai kaedah-kaedah membaca Yasin 41 kali ni. Jadi kalau kita nak membaca Yasin, maknanya khalifah itu, khalifah yang membawa tu, ataupun Tok Imam yang membawa tu, membawa Yasin ni, maknanya dia kena pandainya. Membaca Fatihah 3 kali ke, ataupun membaca Fatihah sekali ke, ataupun istighfar 10 kali, salawat 10 kali, ataupun ayat kursi 10 kali. Lepas tu salamun qaulan min rabbir rahim sekali. Lepas 15 kali. Kaifiat ataupun cara dia kita mesti mahir. Jadi kita nak bawa Yasin orang sakit ni, kaifiat mana? Kita kena syarahkan sebelum membaca Yasin. Sebelum baca Yasin. Contoh, saya ni nak bawa kaifiat membaca Yasin. Maknanya 3 kali Fatihah. Alim-alim berbuat tu 3 kali Fatihah. Saya kena retilah membawa Yasin 3 kali Fatihah ni, kaifiat dia. Membaca Yasin kaifiat 41 kali, tapi 3 kali Fatihah. Contohnya, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Kita berkumpul ramai-ramai ni ikut Fatihah. Lepas tu yang kedua, wa ila arwahi awliyaillahi wa jami'i masyaikhina, khususan ila Syekh Ahmad Ad-Dirabi, Al-Fatihah. Ikut Fatihah 2 kali dah. Wa ila arwahi jami'i ibadillahi min masyarikil ardi wa magharibiha fil barri wal bahri syai'un lillahi lahumul Fatihah. Jadi genap 3 kali. Makna pertama Fatihah, kedua Fatihah, ada dia turutan, ada istilah-istilah dia. Ini hak orang alim beramal.
Jadi kaifiat dia, jadi dalam kitab ni maknanya saya nak membawa Yasin 3 kali Fatihah tu saya reti, saya berijazah daripada lidah guru, dan saya boleh membawa untuk ikhtiar kita di dalam saudara kita ni sakit. Itu contoh membaca Yasin 41 kali. Jadi bidang yang kita ceburi nak membaca mesti erti. Contoh lain bidang kita nak mengaji. Kita nak mengaji, nak belajar di masjid ke, kuliah online ke, seumpama kita ni, apa perlu? Nombor satunya, kitab Rumi ke, kitab Jawi ke, kitab bahasa Inggeris ke, tajuk kita yang bahas. Suara ustaz perlahan sangat. Orang macam mana ya? Perlahan sangat. Jelas. Jelas. Yang saya ni 100 dah. Masalah internet dah rasanya. Masalah internet. Ini jelas. Dekat ni. Jelas. Link satu jelas. Link dua jelas. Masalah yang bertanya tu masalah, saya katakan tadi, masalah lain dia ataupun masalah internet dia. InsyaAllah moga-moga selesai masalahnya. Berkait dengan bidang kita ceburi. Bidang kita ceburi ni, kita mengaji, kita belajar di masjid, di surau, online. Kita kena ada kitab Rumi ke, kitab Jawi ke, yang ada kitabnya terjemah ke bahasa Cina ke, terjemah ke bahasa Tamil ke, bahasa Inggeris ke. Itu dia bidang kita ceburi. Lepas tu yang keduanya, kita nak ada buku catatan. Mesti kita catat poin-poin yang kita tak pernah dengar. Yang ketiganya, mesti ada bolpen ataupun pensel yang kita nak catat. Lepas itu kita kena alat komunikasi yang baik. Maknanya alat komunikasi yang baik, maknanya laptop, komputer ataupun handphone kita. Mesti alat komunikasi yang baik. Dan dalam masa yang sama juga, maknanya line kita, Maxis ke, Celcom ke, mana line itu menyeluruh baik, dan juga link kita ni baik. Itu maknanya bidang kita nak ceburi. Maknanya kita laptop mesti kita standby, bateri ada. Bateri ada. Kalau tidak ada bateri, charger dia tu kita masukkan elektrik, masuk sini, akan keluar daripada line bateri tu. Begitu juga telefon kita tak ada bateri, sempuk, habis nak ngecas pula lah, tak masuk pula cas gitu gini. Nak ceritakan dalam kitab ni, dia khabar bidang-bidang yang kita ceburi ni mestilah kita standby. Bidang yang kita ceburi, apa jua yang bersangkutan ataupun yang berkaitan segala ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama ni, mestilah kita memikirkan, maknanya memikirkan, menajamkan fikiran kita, lepas tu menajamkan hati kita, menajamkan pendengaran kita, menajamkan mata kita untuk melihat, dan ibarat yang dibagi oleh guru kita ataupun ustaz kita, kita tersentak di dalam hati, maknanya kita faham. Kita faham. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, saya suka nampak kamera. Buka kamera. Boleh? Buka kamera, barulah ibarat kata saya tak bercakap seorang.
Boleh buka kamera. Oh, boleh buka kamera ya. Jadi kita seolah-olahnya berdepan di udara. Buka kamera. Buka. Buka. Kalau tak boleh buka tu tak ada arah lah. Buka kamera. Order buka. Encik Aslah buka. Apa nama, Sahrul buka. Abaya buka. Cikgu Pendi buka. Lain Pak Wahid buka. Buka. Jadinya makna bidang yang kita ceburi itu kita standby. Dan apa lagi bidang agama ini, maknanya fizikal kita termasuk yang zahir, mata, telinga, apa nama ni, mulut, lidah. Lepas tu yang batin kita, fikiran, hati. Dia nak sekali. Nak sekali. Barulah kita faham. Itu dia nak bagi kita cara-cara nak memahamkan di dalam konteks ilmu. Kita bimbang, orang minta maaf cakapnya, kita hebat tetapi ilmu tak ada. Kita hebat, ilmu tak ada. Kita hebat tetapi nak menguasai ilmu tak mampu. Kita hebat nak menguasai bahasa Arab tak mampu. Kita hebat nak menguasai kitab Arab tak mampu. Kita hebat nak menguasai kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Melayu kita Nusantara, contohnya kitab Jawi, kita tak menguasai. Last sekali, maknanya kitab alih bahasa Rumi. Jadi Jawi ini nak humbai ke mana? Itu dia. Kita nak di dalam ilmu agama ni, bukan nak saya nak kabarkan tuan-tuan tak reti Jawi apa, tak. Nak contoh. Jadi kita belajar ilmu agama ni sehingga boleh memahami bahasa Arab. Kalau ilmu tinggi, memahami kitab Arab, memahami ibarat-ibarat di dalam kitab. Kalau boleh tu kita boleh berkomunikasi di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama menyusun kitab-kitab ni di dalam tulisan Jawi, diterjemahkan daripada bahasa Arab. Jadi kalau kita menguasai, dalam kita menguasai, maknanya alhamdulillah kita boleh. Kita boleh. Jadi saya beranggapan kalau kita sering kali mendengar, membaca kitab, kita beli kitab Jawi, kita beli kitab Rumi. Kalau tak fasih Jawi ataupun tak pandai Jawi, kita gitu. Makna kita, saya ni kitab Arab, hak asal dia. Ini hak Jawi. Kita baca Jawi, lepas itu tengok kepada bahasa Arab, ataupun kita tengok kepada bahasa Arab, lepas itu kita tengok ke Jawi. Jadi untuk menguasai ilmu. Jadi oleh kerana pengarang kitab kita ni khabar, wajib ataupun berkewajipan kita ni memahami ataupun menguasai bidang-bidang yang kita ceburi, khususnya dalam ilmu agama. Contoh nak khabar, kita menguasai ataupun tidak berkenaan dengan iman. Berkenaan dengan iman. Berkenaan dengan iman ni kurang lebih 10 perkara. Kita nak kuasai. Kita ni beriman. Beriman dengan rukun iman, percaya kepada Allah sehingga percaya kepada qada dan qadar. Lepas itu kita memahami rukun Islam. Nak kabarkan syarat iman. Syarat iman. Kita ni iman mengakui Allah Ta'ala apa begitu begini,
sampai kepada qada dan qadar, itu ketentuan Allah Ta'ala. Tapi syarat iman itu kita tak menguasai. Ada 10 perkara sebut dalam kitab. Maknanya iman kita ni nak bawa bekal kepada mahsyar, nak bawa bekal ketika kita nazak, nak bawa bekal ketika siapa Tuhan kamu di dalam barzakh. Jadi kita tak menguasai. Dalam kitab dia sebut syarat iman. Makna syarat kita ni beriman kepada Allah Ta'ala. Syarat beriman dia kata dalam 10 perkara. Pertamanya, kita kasih kepada Allah. Hubbullah. Kasih kepada Allah. Itu nak mencampakkan kasih kepada Allah tu bukan main-main. Nombor 1. Nombor 2, kasih kepada malaikat. Kita kasih, kita cinta kepada malaikat. Nombor 2, syarat iman. Nombor 3, kasih kepada kitab Allah. Kasih kepada kitab Allah. Dalam siri pertama dulu kita dah ceritakan kitab-kitab Allah ni diturunkan kepada rasul-rasul. Kepada rasul-rasul, maknanya ada 104 buah. Ada 104 buah kitab. Jadi kita menguasai ke tak? 100 dinamakan suhuf, 4 buah tu dinamakan kitab. Contohnya suhuf 100 tu Nabi Adam 10, Nabi Sis 50, Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim 10. Jumlahnya 100. Lepas tu riwayat yang lain, Nabi Sis 50, Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10. Jumlahnya 100. Itu dia. Kita menguasai perkara-perkara itu berkenaan dengan keimanan. Lepas tu 4 buah tu kita tahulah, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kita tahu. Jadi 100 buah suhuf itu, 100 suhuf tu belum pasti kita tahu. Belum pasti kita tahu. Jadi oleh kerana itu, syahid nok dalam kitab dikata kena menguasai kalau berkait dengan iman. Lepas itu isi kitab 104 buah tu isi dia apa? Kita kena menguasai juga. Sebab dia kata kita berkenaan dengan iman, kita menguasai isi kitab 104 buah tu direngkahkan menjadi 4 perkara. Isi kitab. Tutup suara, bising. Tutup mic. Isi kitab tu merangkumi 4 perkara. Nombor 1, perintah ataupun disebut amrun. Nombor 2, isi kitab tu 104 buah tu nahyun, larangan. Nombor 3, wa'dun, janji-janji baik. Lepas itu janji-janji jahat. Itu isi di dalam kitab 104 buah. Tu. Berkait dengan iman tu tadi. Yang keempatnya, kasih kepada Nabi. Yang kelimanya, kasih kepada wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Yang keenamnya, benci kepada seteru Allah. Yang ketujuhnya, takut akan azab Allah di dunia ataupun di akhirat. Yang ke-8, harap
Ustaz, ni jangan laju sangat. ha Laju sangat tu tak kalau tak laju tak jadi, kena laju. Kena menang. Kena laju. Mula Ustaz. Belum ni. Kasih kepada Nabi. Nombor satu, Ha. syarat iman ke apa? Syarat iman. Syarat iman, kita kena memahami syarat iman kita beriman kepada Allah ni. Nombor satu, kasih kepada Allah. Kita kasih. Kita ni kasih kepada bini kita ke kasih kepada anak? Anak bini tinggal ataupun kita meninggalkan anak bini. Tetapi kalau kasih kepada Allah, kita kasih kepada Allah, kita hidup kasih kepada Allah, kita dalam kubur kasih kepada Allah, di padang mahsyar kasih kepada Allah, kita masuk syurga kasih kepada Allah yang kekal abadi. Tu. Dapat? Yang tu dapat Ustaz nombor Syarat 5. iman. Nombor 5 Ustaz. Nombor 2, kasih kepada malaikat. Nombor 3, kasih kepada kitab Allah. 4 kasih kepada Nabi. Nombor 4, kasih kepada Nabi. Nombor 5, kasih kepada wali Allah. Wali-wali Allah kita kasih. Di antara wali Allah ni ulama. Wali-wali Allah dia tak khabar wali, kita kasih ke ulama. Kadang-kadang sebutnya ular dalam semak, menghina ulama. Kau menyampah dia tu. Menyampah dia tu. Sedangkan awak menyampah tu, dia ni ulama, mana tahu pada kita. Kita menyampah. Dia ni ulama tak pasal-pasal je. Yang keenamnya, benci kepada seteru Allah. Itu keimanan kita ni. Benci kepada seteru Allah. Ketujuhnya, takut akan azab Allah di dunia, di akhirat. Takut akan azab Allah. Allah ni boleh timpa kepada kita berbagai-bagai azab. Contoh dalam Quran sebut kaum Samud, kaum Ad umpamanya, Fir'aun, Namrud, azab Allah. Lepas tu keturunan apa nama ni, umat Nabi Nabi Lut, di Jordan, laut mati dia panggil. Laut mati tu umat Nabi Lut dilingkupkan oleh Jibril, jadi laut mati. Itu dia azab Allah daripada dunia lagi. Azab Allah daripada dunia kepada barzakh, kepada akhirat mahsyar. Ke-8, kita ni mesti mengharapkan rahmat Allah. Segala-galanya, daripada A sampai ke Z, daripada hidup sampai ke mati, kita mengharapkan rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kasihan belah Allah. Kasihan belah Allah. Ke-9, membesarkan segala perintah Allah dan mengerjakannya. Itu syarat iman. Membesarkan segala perintah Allah. Perintah-perintah Allah. Walaupun benda terkecil, tetapi kita membesarkan perintah-perintah Allah. Tu dia. Berkait dengan benda-benda hak kita nampak kecil, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Yang ke-10-nya, membesarkan segala larangan Allah serta menjauhkannya. Tadi membesarkan perintah Allah, mengerjakannya, syarat iman. Ke-10, membesarkan segala perintah Allah serta menjauhinya. Itu yang saya nak khabarkan. Kategori syarat iman maknanya kita menceburi. Ketika kita hidup ni, kita mesti tahu benda-benda yang perkara-perkara yang
di bawah agama kita. Mesti memahami perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tercicir. Itu pakaian kita iman ni. Pakaian kita iman ni. Jadi oleh kerana pakaian kita kena jaga supaya iman kita tak koyak. Iman kita tu tak koyak, compang camping, ibaratnya iman kita tu kukuh insya-Allah. Begitulah keadaan yang dia beritahu kepada kita. Kita kena belajar di dalam bidang kita nak ceburi. Begitu juga keduniaan kita. Kerja pejabat, jadi bos, penyudahnya nak fax surat pun tak erti. Mesin fax, nak fax surat pun tak erti. Begitu juga kita jadi bos, harapkan anak buah belaka, nak photostat pun tak erti. Nak photostat pun tak erti. Ibarat kita bos, nak photostat depan belakang. Kita reti photostat depan, sudah letak situ. Depan belakang tak reti. Oleh kerana itu tak ada kecacatan, tak ada menjatuhkan maruah kita. Kita belajar walaupun dia ni bawah pada kita. Abang nak tanya ni, nak photostat color macam mana gaya? Ni ustaz tekan sini ni. Kita dapat ilmu. Kalau sekiranya orang yang bawahan kita tu dia cuti ke, dia pencen ke, automatik kita reti. Itu bidang ilmu yang kita ceburi. Begitu juga ilmu kehidupan kita, masak-memasak. Kita biasanya rice cooker, masak nasi. Rice cooker, kalau ada elektrik, tiba-tiba elektrik mati, kita kena manual memasak nasi. Masak nasi dalam periuk, ibarat kata kawan tak pernah masak nasi dalam periuk biasa ni, manual. Jadi masalah kepada kita. Jadi oleh kerana itu dia nak menggalakkan kita, nak mewajibkan kita di dalam disiplin ilmu ini, naklah kita belajar dan memelihara kerjaya kita, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu. Faham? Insya-Allah. Faham. Kemudian dan demikian juga maknanya wajib juga. Wajib atasnya ilmu kelakuan hati. Ilmu kelakuan hati ni susah nak kabarkan. Ilmu kelakuan hati, mulut lain, hati lain, lidah lain, hati lain. Itu keadaannya. Jadi ilmu kelakuan hati, maknanya hati kita baca tahiyat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca tahiyat. Siapa yang dapatlah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahiyat akhir. Selepas innaka hamidum majid. Lepas tu panjang lagi. Cuba sambung. Panjang lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita semayang sunat, semayang fardu, semayang Jumaat umpamanya, habis kemuncaknya, itulah tahiyatnya kita dah belajar di surau dan di masjid. Habis tahiyat di situ berdasarkan yang Nabi buat, berdasarkan yang Nabi ajar kepada kita melalui
hadis-hadisnya. Jadi persoalannya, ya muqallibal qulub, ya Allah, ya Tuhan yang membalikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, minta tetapkan hati dia dalam agamamu, wa ala ta'atika, minta tetapkan hati di dalam ketaatanmu. Itu yang berkait dengan hati. Sebab itu saya katakan lidah bercakap lain, hati bercakap lain. Kalau lidahnya macam-macam terbaik sama kita, tak ada yang nak mengatakan kita tak baik. Orang lain salah belaka, kita tak salah. Orang lain tak kemas belaka, kita yang kemas belaka. Itu ilmu yang berkait dengan hati. Hati kita ni diajar setiap ibadat kita, ujung tu lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kerana Allah, berkait dengan hati kita. Hati kita amat besar kesalahan kita sekiranya kita tak menjaga hati kita. Maknanya tak menjaga hati kita ni samsing sama. Orang tak tahu, Allah tahu. Nak menjaga berkenaan dengan hati. Sebab itulah ala inna fil jasadi mudghah iza suluhat suluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Kalau dia ni baik, maka baiklah sekalian badan dia, anggotanya. Kalau dia ni jahat, maka rosaklah. Ketahui olehmu bahawa seketul daging itu hati. Dalam kitab tasawuf berkait dalam kitab Syiarus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, Syiarus Salikin, kitab penawar bagi hati, kitab Minhajul Qasidin, kitab Madarijus Salikin, kitab As-Sadatul Muttaqin, syarah Ihya Ulumuddin. Dia kata berkenaan dengan ajaibul qalbi, pelik di dalam hati kita ni. Pelik di dalam hati kita ni sebab berdolak balik. Berdolak balik, sekali gini. Jadi kalau sekali begini, ketaatan kepada Allah Ta'ala kita amat malang lah. Semaya asar, awal waktu azan je semaya asar. Dalam masa yang sama, minggu depan semaya asar pukul 7. Itu berkait dengan hati. Jadi dia kata ilmu kelakuan hati daripada tawakal. Tawakal ni bersandar. Daripada tawakal yakni berserah kepada Allah Ta'ala akan pekerjaannya. Jadi kita sudah benda begini kita belajar malam ni. Kita belajar minggu depan insya-Allah kita belajar hari Ahad baru ni. Kita belajar, kita ingat, kita faham, ataupun tak ingat, kita tak faham, apa air mencurah atas daun keladi. Air dicurah atas daun keladi. Mencurah air di atas daun keladi. Maknanya hakikat dia nak mengabarkan, maknanya kita belajar ni bersusah payah online kita ni sekali dapat, sekali tak dapat, sekali nak masuk kuliah, sekali tak masuk kuliah, sekali nak masuk online, sekali tak masuk online. Maknanya kita malam ni berkurang lah ni. Kalau berkurang ni, kita link 1 je lah. Link 1 83, link 2 29. Kita tengok minggu depan ni kalau kurang, kita buat link 1 je lah.
Bazir je buat dulu. 80, 90, 100. 100, 11. 111. Tapi 100 je. 100, satu link 100. Jadi kadang-kala kita ni semangat, kadang-kala cair gitu saja. Sedangkan kita berkurung, perintah berkurung, tak jalan. Itu maknanya kesungguhan ataupun istiqamah kita. Kalau ilmu tidak beristiqamah, tu usah mimpi lah. Kalau ilmu tu ibarat air sungai lalu gitu, tak ada. Lalu tak ada. Mana kita belajar ni, kita fokus. Maknanya kalau kita tinggal, kita rasa ada ketinggalan. Ada ketinggalan. Contoh saya akan tanya, insya-Allah minggu depan. Saya akan tanya syarat iman berapa perkara. Jadi kalau orang yang mengaji malam ni, dia buka buku catatan dia ataupun tak buka pun, bila saya sebut syarat iman, dalam kepala dia ada dah. Ingat tak ingat tu cara satu cerita. Maknanya saya sebut syarat iman pada minggu lepas. Saya cakap, kata maksudnya pada minggu lepas ataupun pada hari Rabu lepas, saya cerita syarat iman. Sesiapa yang mengikuti kuliah pada malam ini, dia akan dapat baca. Tak ingat tu cerita lain, tapi dia akan, ustaz malam Khamis baru ni ustaz cerita syarat iman 10 perkara. Tu dia. Makna kesungguhan kita dapat memahami dalam perkara-perkara tersebut. Makna kita faham. Contoh lain berkenaan dengan kita sembahyang jenazah. Ulama-ulama dulu lepas sembahyang jenazah berdoa begitu begini, dia kata, apakah yang kita katakan bagi mayat ini? Kebajikan. Apakah yang kita kata kepada mayat ini? Kebajikan. Itu ingat saja-saja je. Ingat saja-saja. Kalau orang tak mengaji, dia kira, Nabi tak pernah buat, awak silap. Sebab tak cukup ilmu. Ada hadis betul. An Ummi Salamah radhiyallahu anhu qala an Ummi Salamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartal marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minun ma taqulun. Rawahul khamsah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i. Dalam kitab At-Tajul Jami' lil Usul. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu pergi kepada orang sakit ataupun orang mati, katakanlah kepadanya kebaikan. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang engkau kata. Jadi ulama mengambil istinbat daripada hadis itu. Hadis itu umum. Jadi oleh kerana mayat ini takkan sampai pada pintu pagar, orang ziarah sampai pada pintu pagar, apakah yang dikatakan bagi mayat ini? Orang kata gila pula lah. Tapi ulama ni dia ambil pendekatan yang maknanya fokus center dia apabila sembahyang jenazah. Bila sembahyang jenazah, penuh masjid, penuh surau ataupun penuh rumah si mati, berpuluh-puluh orang. Tu imam, ulama-ulama kita ni, dia akan khabar. Maknanya apakah yang dikatakan bagi mayat ini? Bergema. Bergema kebajikan. Malaikat kata amin. Itu pendekatan ulama tu. Ulama tu. Contoh lagi, ulama kita pendekatannya berdikir maulud, berdikir rebana. Ulama ni kita ni tak tahu sejarah dia. Dikir rebana dulu
kerana memuji Rasulullah dia buat irama, maknanya orang masa itu berjamu hantu saja. Kita tak tahu berjamu hantu, berancok, sembelih ayam hitam, sembelih kerbau, balau, kambing putih zaman itu. Jadi ulama pendekatan dia berselawat kepada Nabi. Orang masa itu berubat berjampi ni rebana. Jadi ulama kita ni nak lawan kepada bid'ah, kepada khurafat itu, satu pendekatan, maknanya dia membawa berdikir maulud. Dikir rebana. Bisyahri apa gini, tanaka apa ni. Kalau orang pandai pekan ni banyak pandai. Orang kampung-kampung pandai berdikir rebana. Saya ada YouTube dikir rebana pekan ni. Dikir rebana pekan ni memang sedap. Tempat lain tak ada dah. Di Lipih ni masa dulu kampung-kampung banyak. Kampung saya pun banyak juga. Lepas tu orang tua habis dah. Maksudnya sejarah pekan ni ada lagi. Orang tua powder tu pandai. Powder pandai berdikir rebana contohnya. Jadi pendekatan itu. Jadi sembahyang jenazah tadi kita silap. Kita tak cukup ilmu. Jadi oleh kerana itu, bila kita memperkemahkan ilmu ni, kita berserah kepada Allah Ta'ala setiap pekerjaan kita. Dan inabah ni taubat. Dan inabah ni taubat, yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi dah puas-puas kita belajar, dah puas-puas kita melihat kepada standard ilmu, dah puas-puas kita belajar disiplin ilmu, nak ibarat kita mencebuk air dari telaga begitu begini. Sekiranya air itu dicebuk dari telaga, kita dapat air itu, maka kita angkatlah tali telaga tu. Kita cebuk air tu, angkat ke atas dengan tali timba tu. Sekiranya kita menjatuhkan cebuk kita di dalam telaga ni, makna kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku nak air. Moga-moga engkau kurniakan air, aku nak naik ke atas. Tu. Macam dalam kitab Hikam, seorang sufi, dia berjalan di padang pasir, ibaratnya dalam hutan, ibaratnya ahli sufi ni, dia berasa dahaga. Tengok dalam kitab Hikam, tak ingat muka surat baru. Dia berasa dahaga. Ya Allah, aku dahaga. Balik kepada syarat iman tadi. Dia ni kasih kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah kerana dia dahaga. Maknanya ibarat kata mustahil lah di dalam hutan ataupun padang pasir itu ada air. Tiba-tiba tak semena-mena Allah Ta'ala tunjukkan dia telaga. Dia penampak telaga ataupun perigi itu dalam. Perigi itu dalam. Ya Allah, engkau bagi telaga, engkau bagi perigi kepada aku, tetapi macam mana aku nak mengambil air ni? Cebok tak ada, timba tak ada. Tidak semena-mena air dalam telaga itu ataupun dalam perigi itu naik ke mulutnya. Masya Allah. Dalam kitab Hikam. Hikam Jawi tu. Hikam Arab ada juga. Hikam Jawi tu. Kalau tuan-tuan ada masa, kalau ada kitab Hikam tu, selok-selok, saya tak ingat muka surat berapa, kisah ahli sufi berjumpa dengan telaga tu. Maksudnya kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Artinya berserah kepada Allah dan kembali kepada Allah. Dalam ilmu ni kita berserah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kita nak mendapatkan ilmu kita ni.
Nak mendapatkan ilmu, nak menguatkan ilmu, kita ikhlas dalam hati kita ni, ya Allah kurniakan ilmu kepada aku. Dalam arti kata kita nak kabarkan ilmu ini penyuluh di dalam kehidupan kita. Maknanya ilmu ini dalam keadaan kita tak tahu, jadi tahu. Dalam keadaan kita jahil, jadi tahu. Jadi mengerti di dalam sesuatu bidang, khususnya di dalam bidang agama. Cakap pendeknya, kita belajar. Kita belajar. Terserah kepada Allah untuk mengurniakan ilmu kepada kita dengan syarat ikhlas kerana Allah Ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ikhlas. Tapi kalau tak belajar, mana gaya nak dapat ilmu? Saya nak ilmu, saya nak ilmu, saya nak ilmu. Kita tak belajar pun. Awak pergi ke masjid? Tak boleh, PKP 12 orang je. Lepas tu awak pergi masjid? Tak boleh, pergi masjid 12 orang saja. Awak kuliah online? Jam selalu. Kawan kuliah TB3, TB1, kuliah YouTube. Tak jadi. Mesti ada ikhtiar, tawakal disebut, mana berserah kepada Allah Ta'ala. Kita ni merintih dalam hati ni, apabila mendengar ilmu-ilmu ni, maksudnya, ya Allah curahkan ilmu kepada aku. Curahkan ilmu kepada aku. Orang alih-alih, tok guru kita dulu, saya pengalaman tok guru dia bercerita ni, sampai kepada peringkat. Tapi dia khabar dah. Dia khabar dah, dia beralas. Beralas. Dia khabar, awak jangan khabar saya riak. Jangan khabar saya sum'ah. Jangan khabar saya ujub. Riak, nak menunjuk-nunjuk. Sum'ah, suruh orang dengar-dengar. Lepas tu ujub, pelik ke diri sendiri. Pelik ke diri sendiri. Apa yang dia kata? Dia kata, saya membaca kitab, saya mengajar ini seolah-olah saya terdengar suara guru saya ketika dia mengajar dulu. Itu dia. Zuk. Zuk. Kita tak melalui liku-liku ataupun jalan-jalan itu, kita kata pada guru awak, ustaz awak dah meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Kita kata. Contoh lain. Itu cerita tok guru saya. Contoh lain, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat ramai-ramai. Lebih-lebih lagi Maulidur Rasul. Maknanya kita berselawat ramai-ramai tu, pada saya lah, maknanya kita naik bulu tengkuk ni. Seolah-olah Rasulullah tu bersama dengan kita. Seolah-olah Rasulullah tu bersama dengan kita. Rasulullah tu ada dengan kita. Walaupun 1400 tahun lebih Rasulullah telah wafat, telah meninggalkan kita. Seperti mana tok guru saya khabar tadi. Maknanya dia membaca kitab. Membaca kitab hikam. Hikam tu bisa sangat. Dia zuk. Lain pengarang dia tu ikhlas ke apa begitu gini. Makna pengarang tu. Lepas tu kitab Adrun Nafis. Kitab hikam, kitab Adrun Nafis. Tok guru khabar dia ada zuk. Dia ada zuk. Makna menyelami bila kita baca. Syarat dia, kita nak baca, kita menadah juga. Bukan beli Pekansari, main baca saja, tak jadi. Dia ada silsilah guru. Makna menadah dengan guru. Menadah dengan guru tu, makna zuk dia tu. Zuk dia yang berkaitan dengan ilmu di dalam kitab hikam. Nama pun hikam. Hikmah. Hikam tu. Jadi oleh kerana itu, semua ilmu kita berserahlah kepada Allah Ta'ala. Dan reda dengan hukum Allah. Reda dengan hukum Allah. Reda dengan hukum Allah. Maksudnya,
kita ni beria-beria bersemangat nak mengaji, tiba-tiba line tak clear. Takdir Allah, semangat dah ada, line tak clear, kebetulan internet apa begitu begini, kebetulan pula line Maxis ke Celcom tu tak baik. Jadi redha dengan hukum Allah, ditakdirkan kita pada hari ini tak dapat masuk line. Tak dapat masuk line, gitulah seterusnya. Lepas itu redha kepada hukum Allah dan qada'nya, kerana bahawasanya ilmu ini jatuh ia ilmu pada sekalian kelakuannya. Maknanya jatuh ilmu yang kita dapat, yang kita perolehi, maknanya dengan qadar Allah Ta'ala kurniakan kita. Allah Ta'ala kurniakan kita. Contoh yang belajar agama, saya belajar agama, contohnya kita tengok, kita contohnya sekolah Arab, berapa ramai yang kawan-kawan kita sekolah Arab ataupun kawan-kawan kita jadi ustaz ni mengajar semua ke? Mengajar semua? Tidak semestinya. Ada ustaz dia pandai ceramah saja. Kalau ceramah maknanya Bismillahirrahmanirrahim, 7 hari 7 malam dia goreng. Dia pandai ceramah. Lepas itu suruh baca kitab, tak boleh pula. Kenapa? Dia kata di sini, dia kata ilmu itu jatuh kepada kelakuannya. Maknanya atas masing-masing. Atas masing-masing ilmu itu. Saya nak uji sikit. Ingat tak ingat? Pada hari Ahad baru ni, saya kata Syekh Muhammad bin Al-Hasan. Ingat lagi? Ingat. Muhammad bin Al-Hasan. Dia ni ulama kan? Dia ulama. Dia mengarang kitab apa? Tajuk apa? Kisah? Kisah jual beli. Kisah jual beli. Kalau siapa ada hari Ahad baru ni, dia akan terbayang Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah, dia mengarang kitab jual beli. Siapa suruh dia mengarang kitab lain? Nama kitab itu apa? Tajuk apa? Orang cakap minta Tuan Syekh mengarang kitab, tajuk apa? Zuhud. Tajuk apa? Tajuk Zuhud. Tajuk Zuhud. Tajuk Zuhud. Syekh Muhammad bin Al-Hasan, dia mengarang kitab jual beli. Lepas tu orang lain meminta dia mengarang kitab Zuhud, khusus kitab Zuhud. Lepas itu dia khabar, Syekh Muhammad Al-Hasan ni, bin Al-Hasan, dia khabar apa? Dia khabar apa? Aku tak karang kita. Dia mengarang kitab jual beli. Ini tidak pandai bahasa Arab. Dia punya Okey. mengarang kita dulu. Dia tutup suara. Dia ni dia kata walaupun dia tak mengarang kitab Zuhud, dia mengarang kitab jual beli, tetapi orang yang berniaga tu Zuhud. Orang yang berniaga tak membuat perkara subahat, tak membuat perkara-perkara yang dibenci di dalam perniagaannya. Ingat? Ada tulis dalam kitab tu. Persoalan saya,
Ada. Persoalan saya. Maknanya kalau tak dapat, kuliah sampai pukul 10. Siapakah nama penuh Muhammad bin Al-Hasan? Muhammad bin Al-Hasan Syekh Muhammad bin Al-Hasan ni nama penuh dia apa? bin Abdullah bin Abdullah Ya? bin Abdullah bin Tawus Ha. bin Hamas bin Abu Oh, tahniah Haji Nazri. Apa nama ni? Syekh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Bin Taus bin Harmas bin Abu Syarwan. Tahniah. Maknanya kita ingat tu terserah kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ingat, maknanya kita nampak gambaran dia. Gambaran dia nampak. Siapa yang mengikuti kuliah hari Ahad, dia nampak. Tapi macam mana nak buat, dia tak boleh sebut. Bukan dia tak tahu, dia tak boleh sebut saja. Dia ingat. Jadi oleh kerana itu, ringkasnya, saya difahamkan kita tak boleh lama, sejam lebih tak boleh. Dia kena sejam saja. Sejam saja. Jadi saya nak ringkaskan bahawa kita ni wajib belajar dan mahir di dalam bidang yang kita ceburi, sama ada dunia akhirat. Ilmu agama, ilmu kehidupan, wajib kita mempelajarinya ataupun kita mahir. Yang kita mahir. Yang keduanya kita ni berserah kepada Allah Ta'ala. Di dalam bidang yang kita ceburi, penghujungnya berserah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiganya, kita ni kena mengaji ilmu yang berkait dengan hati kita. Ilmu yang berkait dengan hati, semoga kita selamat. Dan last sekali, kita ni apa-apa jua, naklah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belajar ni berserah kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang boleh beramal. Dan kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengurniakan kita taufik dan hidayah dalam proses pembelajaran kita ini. Kita nak mencari keredaan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala curahkan ilmu kepada kita. Moga-moga kita tidak menjadi orang yang jahil, kita tidak menjadi orang yang tak tahu, dan kita tidak menjadi orang yang jahil di dalam agamanya sendiri. Ibarat kata kita 4-5 orang anak, sampai anak kita lupa nama. Jadi kita ni tak mahu kejahilan di dalam agama kita. Kita bertindaklah supaya kita setidak-tidaknya mengetahui di dalam urusan agama kita, biar kita boleh beramal dan biar kita boleh menghindarkan diri kita daripada kejahilan dan daripada tak tahu. Yang penting sekali ialah kita bimbang amalan kita tidak diterima, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah hari kita sambung semula pada hari Ahad jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setakat itu dulu, aqulu qawli hadza lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada nama nasi dagang. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak demam kau Ustaz? Lepas tu masuk Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah Katanya sihat. tu orang yang tu Ustaz. Makan makan. makan nasi kalau demam. Ya, ya, insyaAllah. Nanti Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama. Orang boleh orang belajar ni. Ialah orang yang boleh itu boleh tak kenal tak tahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama Azlan. Ada yang mana? Banyak nak guna komputer kita. Buat banyak komputer. Syukran Ustaz. Afwan. Afwan. Ila liqa Jazakallah. Jazakallah. Tak ada mana? Ini macam mana ni? Terima kasih.